Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Assalamualaikum semua geng-geng puaka. Kembali lagi kita dalam malam puaka guys. Apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan sehat sentiasa. Walaupun ramai di antara kita yang terkena COVID kan, yang tak berapa nak sihat. Tetapi insya-Allah dalam minggu depan ada ubat nama dia 10K. 10K tu aku harap korang belanjakan dengan bijak, dengan sebaik yang boleh. Janganlah pergi beli iPhone, janganlah pergi beli benda-benda just untuk bergaya apa semua kan. Gunakan bila ada kesempitan je guys. Dah ada peluang ni kan. Tetapi kita tak nak cerita pasal tu. Kalau nak cerita pasal tu kan nanti tak jadi malam puaka. Dia jadi puaka lain pula. Dan sebelum aku mulakan, lagi sekali aku nak ingat, we already available on Spotify guys. So korang pergi je lah follow Malam Puaka kat Spotify. Dan malam ni guys, ada lagi satu cerita daripada neraka. Neraka tu sebab apa aku agak cerita ni daripada neraka? Sebab pengirim ni apa pengalaman seram yang terkena terhadap keluarga dia. Memang menyakitkan hati. Macam cerita Abang Ramli kita dengan Kak Salmah tu. Hui, aku dengar menusuk-nusuk. Korang pun perasan muka aku macam penjenayah kan. Memang sakit hati. Ada sesetengah cerita yang aku dapat daripada pengirim. Hui, iman kena kuat mat. Kalau tak pisang nak cerita tu. So tak nak lengah masa, kita teruskan guys. Aku dah bersemangat dah hari ni. Tetapi nak ingatkan lagi sekali, insya-Allah cerita kali ni kemungkinan besar orang yang bakal ceritakan ni lebih haram jadah perangai. Lebih haram jadah daripada segi apa? Silat-silat dia tak boleh kawal emosi macam mana aku kawal lah. So tak nak lengah masa, kita teruskan guys dalam Malam Puaka. Hai, hello guys. Sarang he, alamak. Apa khabar semua geng-geng puaka? Puaka ke? Kak Aram ni sebenarnya, Allah, rindu sangat kat korang ni kan. Zaf lah ajak Kak Ram. Dia cakap, Kak Ram masuklah, tolonglah. Kak Ram ni pun baru je baik COVID kan. Lepas tu si Zaf ni pula ajak Kak Ram masuk. Orang cakap sabarlah Kak Ram. Dia cakap ramai dah geng-geng puaka rindu Kak Ram apa semua. Jadi disebabkan geng-geng puaka, Kak Ram muncul juga finally. Okey, ni nak cerita ni. Lama dah tak cerita. Sebelum nak cerita pasal malam ni, Kak Ram cerita pasal Kak Ram dulu. Hari tu Kak Ram tak tahulah keluar pergi pasar agaknya, terkena COVID. Pergi cek doktor, dia cakap apa? Omicron kan. Pelik betul lah, kita dah ambil booster pun Kak Ram ingat tak kena. Kena juga. Terlantar Kak Ram, terlantar kan. Apa penat terlantar macam tu. Anak Kak Ram jaga Kak Ram, dia kata, "Mak okey tak mak? Mak okey tak?" Kan. Sebabkan rindu korang ni lah Kak Ram muncul juga. Okeylahkan diri ni. Okey. Dah cerita pasal tu. Okey. Dah cerita pasal Kak Ram, tolak ke tepi. Malam ni sebabkan lama dah tak kongsi kan. Dengar pula cerita Abang Rosli tu. Kurang hajar betul. Nasib baik betul cakap korang. Nasib baik Zaf tak panggil Kak Ram. Kalau tak memang kena maki. Kurang hajar punya jantan kan. Geram betul lah dia buat si Salmah tu. Okey. Tapi bukan nak cerita pasal tu. Malam ni kita nak cerita pasal suami isteri juga. Tapi kurang hajar juga cerita malam ni. Korang dengarkan. Kisah pada malam ni berkenaan dengan Farah yang dah 9 tahun. Farah ni dah 9 tahun dah kahwin. Dia berkahwin dengan si Rosli tu pula memang kerja okey, semua okey kan. Keluarga yang bahagia. Sepanjang 9 tahun tu pula dikurniakan seorang anak.
Seorang anak nama Haikal. Anaknya nama Haikal. Comel anaknya, kan? Tapi si Farah ni cerita, kejadian ni berlaku time tu sewaktu anak dia, si Haikal ni, baru masuk 5 tahun. Baru masuk 5 tahun, kehidupan bahagia je. Okey je, kan? Si Rosli ni pula kerja bagus apa semua, okey je. Tak ada apa pun. Farah ni pun sebenarnya tak ada cerita, tak ada cerita apa. Tapi ni yang sampai korang hajar dia ni. Satu malam tu, panas lah Zaf ni. Tak ada aircon lagi ke? Dah punya lama dah. Okey, satu malam tu Farah cakap time ni dia tidur dengan si Rosli ni. Kan anak dia tidur, anak dia yang Haikal ni memang adalah katil dia sendiri, katil kecil, comel katil kan. Letak kat tepi tu dalam bilik master bedroom tu. So si Farah ni cakap satu malam ni dia nak tidur dengan si Rosli. Time tu awal lagi, baru pukul 12.30 macam tu tau. Dia nak tidur dengan si Rosli, husband dia. Biasalah tidur manja-manja kita kan, peluk laki macam tu. Time peluk, tiba-tiba dekat atas ni, dekat atas ceiling ni, dia duduk rumah teres. Dekat atas ceiling ni ada bunyi cakar. First sekali. Lepas tu dia tegur lah, si Farah ni tegur si Rosli ni, husband dia. Apa? Bunyi apa tu? Rosli ni, shh. Lepas tu kalau korang nak tahu, Rosli ni pula memang alhamdulillah beriman. Korang bayang, dah kaya beriman pula kan. Memang pandai lah dalam benda-benda yang kalau gangguan ni, Rosli ni dah tak risau dah. Sebab tu lah si Farah ni suka laki dia macam tu. Kak Ram pun sebenarnya nak cari yang macam tu. Okey, tak nak cerita, Kak Ram ni suka melalut lah, sorry lah. Okey, so dia dengar cakaran tu. Lepas dengar cakaran tu, sambung balik kan, manja-manja, okey, peluk, dah nak tidur ni. Lepas tu lagi sekali, benda tu cakar lagi. Lepas tu laki si Farah ni terus, Farah ni dah takut macam, abang apa tu? Sekejap, sayang relax. Dia cakap dekat si Farah ni. Rosli ni terus bangun. Lepas tu dia terus azan. Lepas tu dia baca beberapa surah. Alhamdulillah bunyi tu tak ada. Bunyi tu dah tak ada dah. Tapi si Farah ni malam tu takut lah kan, tidur dalam keadaan takut apa semua. Tapi ditenangkan oleh Rosli ni, okey. Tetapi esok paginya si Farah ni cakap lah dekat laki dia, si Rosli ni cakap, abang kenapa, apa bunyi semalam tu bang? Kan kita tak pernah bang macam ni, kita tak pernah kena gangguan macam ni bang. Rosli ni pun tenangkan si Farah ni. Rosli cakap, tak apa yang kan, kemungkinan kemungkinan besar, biasalah rumah ni kan, kadang-kadang ada benda menyinggah. Si Rosli ni cakap mengikut pengalaman dia, kadang-kadang ada benda menyinggah. Maybe ada benda yang kan orang cakap yang kadang-kadang benda tu, contoh pontianak lalu kat rumah dia, macam tu. Apa tu, dia pergi rumah sebelah kan. Dah memang laluan dia. So si Rosli ni ingat awal-awalnya macam tu. Tak tahu yang sejak titik mula malam tu terdengar cakaran, si Farah ni cakap kurang hajar, makin teruk gangguan dia. Makin teruk daripada cakaran. Dah mula ada apa tu? Penampakan. Selang beberapa bulan, susah betul lah mulut. Selang beberapa bulan lepas je daripada cakaran tu, semuanya okey, semuanya tak ada gangguan, semuanya kita macam Kak Cengkih pula. Kau perasan tak Kak Cengkih lalu macam dia macam main mecun, dia macam tu. Alah, hai, apa khabar Kak Cengkih? Tegurlah kawan-kawan, sabarlah kejap. Okey, selang beberapa bulan lepas tu, si Farah ni ingat semuanya okey, semuanya dalam keadaan betul lah cakap si Roslan ni. Kan Roslan ke Rosli nama lelaki dia tadi? Roslan kot. Betul lah cakap si Roslan ni, maybe keadaannya semuanya okey lah. Betul lah benda hantu tu just lalu je. Tiba-tiba kejadian ni pula berlaku time PKP, time 2020 hari tu kan PKP. Jadi anak dia, si Haikal ni tak adalah bersekolah. Lepas tu lupalah Kak Ram nak beritahu, si Farah dengan si Roslan ni kan, diorang ni adalah pensyarah. Jadi sebab PKP kan, so diorang tak adalah pergi ke pergi ke universiti. Diorang mengajar online je lah. Lepas tu ni lagi satu, banyak sebenarnya Kak Ram lupa. Okey,
rumah teres diorang ni di sebelah kanan adalah budak-budak pelajar-pelajar IPTA. Pelajar-pelajar IPTA ni pula bila dah kelas online macam tu kan, budak-budak laki 5-6 orang ni selalulah kadang-kadang datang ke rumah si Farah ni. Sebab laki dia mengajar budak-budak ni. Kadang-kadang revision lah apa semua kan. So memang si Farah dan Roslan ni kenal lah budak 5 orang pelajar IPTA kat sebelah kanan rumah ni. Di sebelah kiri pula sama juga macam diorang, rumah keluarga, laki bini ada 2 orang anak, seorang laki seorang perempuan. Jadi bila berjiran si Farah dan si Roslan ni memang biasalah bila berjiran tu kita kena buat baik dengan jiran-jiran kan. Dia tegur lah dengan laki bini sebelah sini. Lepas tu pelajar IPTA yang 5 orang yang belah kanan tu pula selalu datang kadang-kadang, budak-budak biasalah kan. So si Roslan ni dah kenal dah jiran-jiran dia, termasuklah si Farah. Okey, nak dijadikan cerita, selepas kejadian cakar-mencakar tu, ada satu hari ni petang dah lah petang, dan pukul 2 petang baru tau, si Farah ni tengah sidai kain kan, tengah sidai kain dekat luar rumah. Laki dia si Roslan ni tengah tidur dekat ruang tamu kan, tengok TV tertidur. Wah, ajar betul Roslan ni kan, penat agaknya. Lepas tu tengah si Farah ni sidai kain kat luar rumah macam sidai kain macam tu kan. Tiba-tiba adalah pelajar IPTA tadi 2 orang baru beli nasi lah kan. Biasalah student bujang macam tu kan, beli nasi naik motor. Lepas tu baru balik. Diorang baru balik. Jadi laki 2 orang ni nampaklah, pelajar 2 orang ni nampak si Farah ni tengah sidai baju. Tetapi Farah ni tegur lah, baru balik dari mana beli makan korang ni? Si Farah ni tegur macam biasa kan, baru balik makan ke kan, tapau je. So 2 orang laki ni baru nak turun motor, barulah nak tegur si Farah ni, yang 2 orang pelajar ni. Bawa tegur, sekali muka dia macam tergamam. Tergamam macam macam tu kan. Dia tengok si Farah, lepas tu si Farah ni macam, apa hal korang ni? Apa hal pandang akak macam tu? Diorang macam hantu. Lepas tu seorang lari. Seorang terus macam tu, pum, lari masuk rumah. Laju. Kan macam tak jejak tanah si Farah ni cakap. Dia macam, apa hal kawan awak tu? Yang lagi seorang ni masih tergamam lagi. Lepas tu macam, saya masuk rumah dulu kak. Boom, lari juga. So si Farah ni macam, apa hal budak-budak ni? Dia pandang belakang semua kan. Farah ni dah mula, walaupun petang dia rasa tak sedap macam, apa dia pandang aku macam tu? Ya Allah. Dia cepat-cepat sidai baju, masuk ke rumah, nampak si laki dia ni tengah tidur bersama anak dia, si Haikal ni kan. Tengah tidur, dia kejut. Abang. Dia kejut laki dia. Abang. Laki dia bangun. Lepas tu laki dia cakap lah, kenapa yang? Kan? Abang, boleh tak pergi rumah budak-budak sebelah ni? Laki dia, si Roslan ni terkejut lah macam, apa hal? Kenapa? Apa dia orang buat kat awak kan? Panas lah. Jap kan sambung. Panas. Kak Ram nak berhias sikit. Tunggu kejap. Okey, kita sambung. Kak Ram dah check dah dengan Zah, bukan Rosli. Maaf lah. Nanti ada lah dekat ruangan komen tu. Saya confuse lah, Rosli ke Roslan Kak Ram ni kan. Biasalah, lama dah tak cerita. Alah, sikit salah tak boleh korang ni. Okey. So, bila si Farah ni bagi tahu apa kejadian yang dia alami tu kan, 2 orang budak sekolah pula, budak IPTA sebelah ni lari kan, tergamam tengok dia. So dia beria suruh si Rosli ni pergi rumah sebelah tu, tanya budak-budak tu kan, apa hal macam tu kan. Si Farah ni rasa tak sedap macam, abang, apa hal dia orang tergamam bang, tengok saya, muka dia orang pucat bang, saya tengok kan, padahal saya tengah sidai baju je. Jadi si Rosli ni nak kan, sebab dia ni bagus nampak. Dia ni dengar, tak adalah macam si Ramli tu tak dengar cakap isteri kan. Dia ni dengar, dia ni tak nak apa-apa terjadi dekat Farah dengan anak dia si Haikal ni kan. Lagi pula Haikal ni baru 5 tahun. Okey. Dia pun dalam pukul 5 petang macam tu dia pergi budak rumah sebelah ni kan, budak-budak student ni yang 5 orang ni. So si Rosli ni pun kasih salam, Assalamualaikum kan. Lepas tu ada seorang budak, tapi bukan yang 2 orang yang lari tadi ni. Ada seorang lagi budak. Waalaikumsalam kan. Abang Rosli. Masuk bang. Lepas tu Abang Rosli ni pun masuk kan. Dia orang kasih air apa semua. Lepas tu macam, kenapa abang datang? So Abang Rosli ni pun cakap lah dekat budak ni, macam ni. Contoh nama budak ni Man. Macam ni Man. Abang rasa Man dah tahu sebab apa kan abang datang.
Si Man ni senyap je macam macam ni Man, akak Farah kau, dia takut kan. Dia cakap member-member kau 2 orang. Lepas je tengok dia sedia baju tadi, terus lari masuk rumah kan. So akak Farah nak tahu kenapa. Tapi si Man ni, dia macam serba salah, dia nak bagi tahu ke tak kan. Lepas tu terus Abang Rosli tenangkan dia. Abang Rosli cakap macam ni, Man bagi tahu abang kan. Sebab Man kena faham, abang just nak tahu sebab at least abang tahulah apa nak buat. Lagi pula Man tahu kan, abang ada anak, Haikal tu kecil lagi kan. Dia risaulah. So lepas dia dah pujuk si Man ni pun bagi tahu. Macam ni Bang Rosli. Sebenarnya bang, jujur saya cakap bang, saya tak pernah tengok bang. Kawan-kawan saya 2 orang tu macam tu punya takut bang. Lepas tu Abang Rosli tanyalah, mana 2 orang tu? Diorang tak nak keluar bang. Diorang terus masuk dalam bilik. Sebab tadi time saya lepak, diorang gigil bang. Diorang menggigil, takut. Lepas tu Abang Rosli cakap lah, Astaghfirullahalazim, Man, bagi tahu abang Man. Korang nak tahu apa yang Man bagi tahu Abang Rosli? Apa Man ni cakap kat Abang Rosli, 2 orang member dia ni balik. Lepas tu Kak Farah tegur diorang kan, beli makanan ke apa semua kan. Bila diorang pandang Kak Farah, diorang cakap dekat Abang Rosli, 2 orang kawan ni nampak ada satu makhluk lembaga hitam berbulu lebat, bertanduk, tengah berdiri betul-betul dekat belakang Kak Farah ni yang tengah sidai baju ni. Benda tu, lembaga tu mata merah tengah memandang diorang. Sebab itulah diorang takut, diorang tergamam. So apabila Abang Rosli dengar macam tu, Abang Rosli terus, Astaghfirullahalazim, kau biar betul Man, kau jangan reka cerita Man. Abang Man pula, susah lah. Man ni pun terus cakap kat Abang Rosli, betul bang, kawan saya tak pernah tengok bang, diorang takut macam tu. Diorang cakap diorang nampak betul bang, ada lembaga hitam. So lepas Man beritahu macam tu, Abang Rosli pun macam, petang-petang pun ada gangguan pelik ni. Tak apalah Man, tak apa Man. Terima kasih Man bagi tahu abang. Lepas tu dia pun, Abang Rosli pun minta diri masuk ke dalam rumah. Lepas tu Farah ni teruslah pergi kat laki dia. Abang, apa budak 2 orang tu cakap bang? Tapi Abang Rosli ni serba salah, nak bagi tahu ke tak? Kan bagi tahu si Farah ni takut kan. Tetapi dia fikir kalau tak bagi tahu pula, kan nanti si Farah ni mesti heboh tanya dia. Biasalah perempuan kan, kita kalau tak dapat jawapan, kita nak jawapan kan. So Rosli ni pun fikir tak apalah. Malam tu, lepas dia makan malam dah pukul 9 macam tu, si Rosli ni pun panggil si Farah ni masuk bilik kan. Si Haikal ni tengah main dekat ruang tamu, dia panggil Farah ni masuk bilik. Barulah dia cerita kat Farah ni apa yang si Man bagi tahu, apa yang 2 orang budak tu nampak. Lepas tu si Farah ni macam biasalah, takut lah kan. So si Farah ni pun cakap, abang tak boleh bang, tak boleh jadi bang. Saya rasa tak sedap ni bang, saya rasa tak sedap sangat dah ni bang. Kan, panggil lah bang orang berubat kan. Panggil lah Pak Jamil ni bapak saudara si Rosli ni. Abang panggil bapak saudara abang datang kan. Suruh Pak Jamil tu pagar rumah kita bang. Saya takut bang, budak-budak tu dah nampak macam-macam. So si Rosli ni pun cakap, okey macam ni lah, nantilah hujung minggu ni abang panggil lah bapak saudara abang datang, suruh dia tengokkan rumah kita. Dan di sinilah terbongkarnya semua kemungkaran haram jadah, siapa yang buat sebenarnya. Kenapa rumah si Farah ni daripada okey, tiba-tiba banyak pula benda makhluk halus ni yang diorang nampak. Jadi sebelum bapak saudara si Rosli ni datang hujung minggu tu kan, contohnya hari Jumaat tu, bapak saudara si Rosli ni nak datang hari Sabtu. Tapi hari Jumaat tu adalah si Farah ni bawalah si Haikal ni bermain dekat luar rumah. Okey, kan macam Kak Ram cakap, jiran sebelah kiri pula ada family yang seorang anak laki, seorang anak perempuan. Anak laki dia ni baru berumur 7 tahun. Si Haikal ni berumur 5 tahun. So Haikal ni memang dah berkawan lah dengan anak jiran sebelah ni yang belah kiri ni kan. So diorang main lah pasir kat luar tu. So si Farah pun tengah tengok lah, menjaga diorang kan. Lepas tu si Farah ni berborak lah dengan mak yang sebelah rumah ni. Tanya, macam mana semua, okey ke tak kan, PKP ni susah, tengah borak ni. So anak diorang tengah main. Tiba-tiba si anak lelaki yang jiran sebelah ni, dia tolaknya si Haikal ni menangis.
Lepas tu macam si Farah ni macam Astaghfirullahalazim, kenapa ni? Terus ruko Haikal, okey, pujuk. So anak lelaki yang jiran sebelah ni terus lari masuk rumah. Kan, terus lari masuk rumah, tarik tangan mak dia, mak masuk rumah, jom masuk rumah. Lepas tu mak dia pun macam pelik lah. Si Farah ni dah sedap-sedap. Si Farah ni macam kak, saya bawa Haikal masuk rumah dulu lah. So si Farah ni pun bawa masuk rumah kan. Lepas tu dah pujuk Haikal ni sebab nangis kan. Lepas tu ada luka sikit sebab anak jiran sebelah ni tolak pula dia kan. Ada luka sikit, si Farah ni sapu luka macam tu kan. Lepas tu malam tu si Farah ni call jiran sebelah ni nak tanya kan anak dia okey tak apa semua kan. So tengah call borak-borak macam biasa, tiba-tiba jiran sebelah bagi tahu, Farah nak bagi tahu ni, tadi Adam, anak laki dia nama Adam lah. Adam ni bagi tahu kan, akak tanya dia, kenapa buat Haikal macam tu? Kenapa tolak Haikal kan? Lepas tu si anak dia yang umur 7 tahun ni cakap, mak, orang tolak Haikal sebab tadi ada beruk. Dia cakap ada beruk. Anak dia cakap tadi ada beruk nak terkam si Haikal. Jadi dia tolak lah Haikal sebab takut beruk tu dia gigit ke apa kan. Lepas tu si Farah ni dengar Astaghfirullahalazim, beruk kan, padahal tak ada beruk pun kawasan tu kan. Tengah main pasir kat depan rumah je, mana datang beruk pula. Kalau beruk sure lah Farah ni nampak. Lepas tu Farah ni pun nak sedapkan hati, dia pun macam tak apalah kak, maybe budak-budak kan, biasalah tu kan. So Farah ni pun macam okey lah, cakap kat jiran sebelah kan, okey lah kak, terima kasih lah sebab bagi tahu saya kan. Nanti saya bagi tahulah laki saya si Rosli ni tengok-tengokkan rumah kan. Lepas tu okey, semuanya dah macam tu. So si Farah ni cerita kat Rosli, laki dia kan, apa yang jadi sampai Haikal dah cedera macam tu kan, dah punya teruk kena, punya tak sabar. Lepas tu diorang ni hati dah tak sedap dah. Rasa tempoh walaupun hari Jumaat, Sabtu esoknya baru bapa saudara si Rosli ni nak datang, tapi rasa lama, rasa panjang betul. Sampailah esoknya bapa saudara si Rosli ni datang, tengokkan rumah kan, baca-baca apa semua. Lepas tu inilah berita tergempar dia. Berita tergempar dia, jap, tudung kat ram. Okey. Berita tergempar dia, rupanya bapa saudara Rosli cakap, rupanya rumah diorang tu bukannya ada benda, tetapi ada orang yang menghantar benda tu ke rumah untuk mengganggu keluarga si Farah dengan Rosli ni. Jadi bila si Farah ni dengar macam tu, dengar Pak Jamil bapa saudara si Rosli ni bagi tahu macam tu, si Farah ni jadi macam geram, jadi macam pakcik, siapa yang hantar ni? Abang, siapa yang hantar kan? Rosli ni pun tanyalah bapa saudara dia. Pak Jamil, siapa yang tergamak nak hantar benda-benda ni kan untuk ganggu keluarga kami apa semua? Pak Jamil ni rasa bersalah nak bagi tahu. Kan Pak Jamil ni cakap macam ni lah. Korang, Pak Jamil tak boleh bagi tahu kan, sebab kan nanti datang fitnah kan, nanti korang berdendam apa semua kan. Macam ni lah, korang banyak-banyak berdoa. Pak Jamil pun dah pagar rumah ni. Kita bermohonlah kepada Allah supaya gangguan tu tak ada lah. Dah kurang dah kan. Pak Jamil pun dah rawat macam tu. Diorang suruh si Rosli dengan Farah ni banyak akan buat amalan dekat dalam rumah tu untuk kurangkan gangguan, untuk supaya benda yang dihantar ni pula dah lah daripada siam korang hajar betul, yang power punya kan, Pak Jamil cakap. So si Farah dengan si Rosli ni pun macam na'udzubillah, sampai ke siam kau hantar benda-benda ni dengan beruk lah, dengan Pak Jamil cakap rumah tu ada beruk, pontianak, pocong, sebutlah apa saja kan, semua dia hantar sekaligus, banyak macam tu kan. So si Farah ni pun ikutlah cakap bapa saudara si Rosli ni. So si Rosli ni pun setiap malam baca Quran, diorang solat pun berjemaah apa semua kan. Sampailah selang 2-3 minggu macam tu, si Farah ni bermimpi. Si Farah ni mimpi ada satu beruk, dalam mimpi dia tu ada satu beruk datang. Satu beruk warna hitam datang kat dia. Tapi beruk ni tak buat apa. Si Farah ni macam duduk pandang je beruk ni kan. Beruk ni datang depan muka dia. Lepas tu beruk ni bagi tahu nama penuh. Si beruk ni cakap, si beruk ni cakap nama penuh. Dan nama penuh tu adalah nama penuh perempuan, seorang perempuan. Dia cakap nama je. Contoh nama Nur Ketum binti Ismail.
Dia cakap beruk tu dalam mimpi si Farah ni cakap macam tu. Nur Ketum binti Ismail. Lepas tu terus Farah ni terjaga daripada tidur, daripada mimpi dia kan. Astaghfirullahalazim. Dia nervous kan. Lepas tu esoknya dia bagi tahu si Rosli ni, dia bagi tahu si laki dia, "Abang, semalam saya mimpi bang, ada beruk datang dalam mimpi saya." Lepas tu korang nak tahu apa yang mengejutkan adalah rupanya Nur Ketum binti Ismail tu adalah biras dia, adalah nama biras dia. Lepas tu kalau korang nak tahu, sejak daripada mimpi tu, apabila abang laki dia Rosli ni cakap dekat pak saudara dia apa yang Farah mimpi, pak saudara dia terus terkejut dan tak menafikan. Rupanya kalau korang nak tahu, yang menyihir keluarga si Farah ni, yang hantar beruk lah, pontianak apa semua untuk mengganggu kehidupan dia orang ni, untuk porak-perandakan, adalah biras si Farah sendiri. Korang hancur betul. Pui. Biras keluarga. Macam mana boleh hantar macam tu? Kan? Ni mesti ada yang tak tahu biras tu apa. Biras ni, okey, si Rosli ni ada adik. Okey, si Rosli ni adik-beradik dia 4 orang. Okey, jadi adik yang bawah dia nama Nizam. Nizam ni, isteri Nizam ni lah Ketum ni, Nur Ketum. Nur Ketum ni nama isteri si Nizam ni. Jadi isteri si Nizam ni adalah biras kepada Farah. Okey, so Nizam ni adalah adik kepada laki Farah. Si Rosli ni, korang pun pandai lah. Senang cerita, biras dia yang hantar. Biras dia hantar. Sebab apa hantar? Dengan niat si Nur Ketum ni memang daripada dulu si Rosli ni pun dah tahu dah cara dia nak dapatkan adik dia, si Nizam ni pun menggunakan sihir. Sebab apa dia hantar macam tu? Sebab dia jealous. Si Nur Ketum ni memang daripada dulu nak perhatian. Si Rosli ni cakap sebelum dia kahwin dengan adik dia si Nizam ni, si Rosli ni cakap kat Farah, Nur Ketum ni memang keluarga dia tak suka. Dia ni attention seeker, dia ni memang nak perhatian. Jadi disebabkan macam tu, dia tak puas hati. Dia tak puas hati sebab keluarga si Rosli ni, keluarga pak mertua si Farah ni asyik beri perhatian kepada Rosli dengan kepada Haikal ni. Jadi Nur Ketum ni tak puas hati. Dia nak perhatian. Sebab itulah dia porak-perandakan rumah tangga si Rosli dengan Farah ni, dengan niat konon nak sampai bercerai. Astaghfirullahalazim. Macam tu punya busuk korang bayangkan. Hui, zaman sekarang ni, bukan Kak Ram nak cakap lah, tapi takut lah kan. Ahli keluarga pun kalau tak suka, cakap, jangan hantar sihir, hantar beruk. Korang hajar betul. Nak hantar beruk buat apa kan? Nak menyihir pula. Sedangkan biras sendiri yang korang sangka tak? Si Farah ni tak sangka tau. Biras dia yang sanggup menyihir dia kan. Sebabkan apa? Sebabkan nak perhatian. Sebabkan apa? Sebabkan nak bapak mertua dia suka ke dia. Astaghfirullahalazim. Nur Ketum, kau nak orang suka kat kau, jagalah kelakuan tu kan. Pakai sopan-sopan ke, masak, kasihlah pak mertua hang tu makan sedap-sedap kan. Macam si Farah ni ke apa kan. Ini kau biras sendiri kau sihir kan. Sabar. Itu je lah. Sebab panas lah. Itu je kisah yang Farah kirimkan. Na'udzubillah. So, harap korang dapatlah pengajaran. Okey? Kita jumpa lagi, guys. Sarang he. Okey? Jangan rindu-rindu Kak Ram. Nanti Kak Ram rindu korang. Dah lah. Itu je lah. Bye-bye. Jadi itulah kisah yang ingin disampaikan oleh pengirim kita dan Kak Ram teramat berjaya. Yeah, welcome back Kak Ram. So aku harap korang terhibur dengan artis jemputan kita. Artis sejak dah lama tak ada ni kan. Tersasul-sasul punya banyak Kak Ram. Tetapi tak kisah tersasul ke tak ke, yang penting adalah pengajaran daripada kisah si Farah dan Rosli ni. Janganlah kita sanggup menyihir ahli keluarga kita sendiri macam mana Nur Ketum tu buat kepada biras dia sendiri. Na'udzubillah. Kalau kita tak suka, kalau kita rasa sakit hati, tak kisahlah antara family ke kawan-kawan ke kan. Apa kata kita berbincang ataupun kita sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang
dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita terlalu menghasad dengki sehinggakan terlalu mengikut nafsu sampai sanggup menyihir, sampai sanggup menyekutukan Allah. Sebab bagi aku tak guna guys, tak guna. Hidup ni hanyalah sementara. Di sana jualah yang korang akan menjawab nanti. So kalau boleh jangan buat hal lah. Jadi itu sahaja yang aku rasa kisah yang ingin disampaikan pada malam puaka kali ni. Aku harap korang terhibur dan thank you so much kepada geng puaka semua yang join premier, yang tak join pun tapi lepas tu sudi juga untuk layan Zaf Channel. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan korang. Kita dah nak sampai 10,000 subscriber. Teruskan menyokong Zaf Channel. InsyaAllah aku akan cuba memberikan hiburan yang terbaik buat korang semua. Thank you guys. Ambil yang buruk, buang yang ambil yang jenis, buang yang buruk. Okey lah, dah lah. Aku pun dah melalut dah. I will see you again next time guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.